Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada pelajar-pelajar kelas Bahasa Melayu tingkatan 3. Baiklah, cikgu ucapkan selamat datang kelas Bahasa Melayu tingkatan 3, kelas PDPR bersama cikgu Combi. Cikgu harap kamu semua sudah bersedia dengan pelajaran kita pada hari ini. Okay, jika sudah bersedia, pastikan di sisi kamu sudah ada buku teks. Jika tidak ada buku teks, kamu boleh buka buku teks digital yang mungkin guru kelas kamu sudah pun kongsi link dalam grup kelas masing-masing. Jadi jika sudah ada, jadi harapnya kita sudah bersedialah semua sudah bersedia untuk belajar pada hari ini. Baiklah, apa yang kita akan belajar pada hari ini? Kemahiran yang kamu akan peroleh pada hari ini adalah kemahiran mendengar dan bertutur. Mestilah kamu akan mendengar sebab awak sedang mendengar rakaman video cikgu sedang mengajar dan nanti kamu akan menjawab tugasan yang cikgu akan berikan nanti. Okey? Baiklah. Sekarang mari kita lihat topik pada hari ini. Ya. Okey, sebelum tu cikgu lupa nak beritahu. Okey, tema kita pada hari ini adalah tema 1, suluh masa depan. Suluh masa depan ada dalam buku teks awak itu. Cuba lihat dalam halaman 2. Kita tengok buku teks halaman 3. Cuba buka buku teks digital. Jika masih ada buku abang atau buku kakak awak yang tingkatan 3 tahun lepas yang belum dipulangkan, boleh buka buku teks halaman 3. Okey, nampak kabur kan pada paparan video ini? Tak apa, jangan bimbang. Kamu boleh lihat dalam buku teks digital ataupun nanti awak lihat cikgu sudah cikgu akan tunjuk nanti di paparan slide yang seterusnya. Okey, ini adalah azam tahun baru yang dikemukakan oleh beberapa individu atau pelajar yang terpilih lah Begitu juga dengan awak. Semalam cikgu telah pun minta kamu semua buat satu tugasan karangan pendek berkaitan dengan azam tahun baharu. Mari kita lihat apakah kata mereka berkaitan dengan azam tahun baharu. Kita pergi kepada pelajar yang pertama ini bernama Durgashini. Okay, Durgashini mengatakan tentang azam tahun baru dia. Antaranya dia kata pengurusan masa saya agak tidak teratur. Sebelum ini sebelum dia berazam tu banyaklah pengurusan masa dia agak tidak teratur, tak tersusun. Saya tahu bahawa masa tidak menunggu kita, namun saya sering tidak mematuhi jadual belajar. Oleh itu, pada tahun ini saya akan berusaha bersungguh-sungguh untuk menguruskan masa sebaik-baiknya. Dia kata kat sini pepatah ni, kerja bertangguh tak menjadi, kerja beransur tak bertahan. Jadi harapan cikgu juga kepada pelajar-pelajar bahasa Melayu cikgu ni supaya jangan menangguh-nangguhkan kerja. Jika diberi satu tugasan, pekerjaan dan sebagainya, siapkan kerja tersebut. Selalunya kalau kat rumah kan, mak suruh buat itu, buat ini, nantilah mak, kejap ya mak. Jadi janganlah menangguhkan kerja. Bila awak tangguh kerja, kerja awak akan menjadi bertambah. Kita tengok pula pendapat Eng Zizu ni. Okey, apakah pendapat dia? Saya telah pun mempunyai tabungan daripada wang saku. Wang saku tu duit belanja yang ibu bapa bagi pergi sekolah. Jadi dia kata duit wang saku tu dia simpan untuk tabungan juga. Dan ampau ni duit raya duit raya untuk orang yang menyambut tahun baru Cina akan dapat ampau kan. Dia kata aduhai memang mencabar untuk ikat perut. Bila tengok duit dah banyak kan, macam nak guna je duit tu. Tapi dia cabar diri dia, mesti ikat perut. Jangan guna duit tu. Banyak lagi akan digunakan duit kan. Jadi dia kata tabungan saya telah pun mencecah 4 angka. 4 angka tu maksudnya ribuan lah. Bukan ratus-ratus ringgit atau puluh-puluh ringgit. Duit tabungan dia dah meningkat kepada ribuan angka. Dividen dan bonus yang diperoleh agak lumayan. Disimpan duitnya dalam bank. Jadi bila disimpan dalam bank, banyaklah dividen atau bonus dapat setiap tahun. Pada tahun ini saya akan menambah sumber tabungan supaya segenggam jadi segantang, sekepal jadi segunung. Bagaimanakah caranya?
tunggu. Mungkin dia ada menyimpan hasrat lah untuk menggunakan duit wang saku, kemudian jadi duit tabungan dan disimpan dalam bank. Mungkin ada impian Eng ni untuk menggunakan duit tersebut, duit simpanan tersebut. Ya, bagus Eng ni, dia simpan duit. Tengok pula dalam buku teks juga pendapat seterusnya. Ini Muhammad Akram Ifat. Muhammad Akram Ifat ni dia kata syukur kepada Tuhan kerana pada tahun lepas saya berjaya meningkatkan pencapaian dalam bidang akademik. Oleh itu pada tahun ini saya mahu bergiat aktif dalam bidang co-curriculum pula. Namun pelajaran tetap menjadi keutamaan kerana saya tidak mahu yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Jadi siapa nama ni Akram ni, dia sebelum ni dia sangat cemerlang dalam bidang akademik, tetapi bila dia fikir mana boleh fokus pada satu saja, dia kena seiring dengan koko. Jadi dia pun memilih untuk melibatkan dengan aktif dalam bidang co-curriculum pula. Untuk maklumat awak, untuk masuk universiti, kriteria co-curriculum juga diambil ya. Jadi jangan fokus pada pelajaran saja, awak kena seiring, kena aktif dua-dua. Macam tu maksud cikgu. Ya. Okey, seterusnya. Siapa ni? Atifah Najihah. Okey, Atifah Najihah ni dia kata sebagai remaja saya berazam untuk menjaga ibadah saya. Ibadah yang dimaksudkan bukan sekadar bersembahyang pada awal waktu dan berpuasa. Saya akan menjadikan semua kerja sebagai ibadah. Tidur, makan, belajar, beriadah dan bersosial akan saya lakukan dengan niat yang baik kerana Tuhan yang Maha Esa. Bagus ni untuk menjadi anak yang lebih solehah. Bila sentiasa mengingat Tuhan, dia tak akan melakukan perkara-perkara yang negatif ataupun perkara-perkara yang melanggar agama. Jadi dia menjadikan azam dia tu supaya menjadikan diri dia lebih baik daripada sebelum ini. Bagaimana dengan azam kamu? Semalam cikgu sudah beri tugasan kepada kamu untuk menyatakan apakah azam tahun baru kamu kan? Jadi ada yang dah menghantar kepada cikgu, cikgu pun dah baca, bagus, macam-macam azam ada. Jadi cikgu harap jangan azam hanya tinggal azam, baru 21 hari kita bersekolah, ada banyak lagi hari untuk awak mencapai azam awak pada tahun ini. Ya. Okey, itu pendapat 4 orang pelajar dalam buku teks. Sekarang kita lihat pula apa kata azam tahun baru pelajar SMK BBSB. Ini merupakan cikgu ambil beberapa tugasan azam tahun baru yang dihantar kepada cikgu. Tapi cikgu tak tulislah ataupun tak nyatakan siapa orangnya. Nanti malulah pula rakan awak bila cikgu baca tugasan dia. Jadi marilah kita sama-sama baca apakah azam tahun baru kawan kamu ini. Okey, kita tengok yang pertama ni, rakan awak kata setiap manusia mempunyai azam tersendiri setiap tahun. Begitulah juga dengan saya. Terdapat beberapa perkara yang saya azamkan tahun ini. Azamkan pada, tertinggal perkataan pada, nanti betulkan balik ya. Antaranya ialah membuang sikap bermalas-malasan untuk belajar kerana saya ingin mendapat markah yang lebih baik dalam peperiksaan. Selain itu, saya juga berazam untuk memperbanyakkan ibadah. Tak payah kata berkod. Saya juga berazam untuk memperbanyakkan ibadah dan menyertai lebih banyak aktiviti kerohanian. Di samping itu, melakukan aktiviti senaman dengan lebih kerap juga merupakan azam saya kerana saya juga ingin mengurangkan berat badan. Ini ramai ni kalau remaja perempuan inilah yang diutamakan. Tak nak badan besar, tak nak badan gemuk, nak sentiasa badan tu kurus. Jadi semoga impian awak tercapai lah. Kena kurangkan makanan yang manis. Dah jadi pakar pemakanan pula. Kurangkan makanan manis, banyakkan makan buah, sentiasa InsyaAllah awak dapat mengurangkan berat badan. Akhir sekali saya berazam untuk lebih fokus dalam pembelajaran dan meninggalkan. Tertinggal huruf G lagi satu. Ni jadi meninggalkan ya. Kena buat tambah lagi satu. Meninggalkan perkara-perkara yang membuang masa. Sebagai intihannya, saya akan berusaha memenuhi azam saya agar
pada tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Tahniah, azam yang bagus. Cikgu mendoakan azam awak tercapailah ya. Jadi jangan tinggal azam saja. Kita tengok pula pelajar seterusnya. Apakah kata dia? Setiap manusia mempunyai azam tersendiri setiap tahun. Saya juga tidak terkecuali mempunyai azam tahun baru seperti ingin menjadi lebih baik dari sebelum ini. Azam tahun baru saya yang utama ialah memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Di samping ibadah yang wajib, ibadah sunat juga tidak dilupakan. Antaranya adalah seperti solat sunat membaca Al-Quran, memperbanyakkan berzikir dan lain-lain. Selain solat sunat membaca Al-Quran, cikgu dah ulang lagi sekali, minta maaf. Selain itu, saya ingin mengubah perangai saya yang pemalas. Dia tahu dia pemalas. Sebelum ni tahu pemalas tapi tak ubah ya. Jadi tahun ni dah umur 15 tahun, dia dah berazam yang lebih bagus nak ubah perangai saya yang pemalas. Semoga azam awak tercapai lah ya. Jadi orang yang sangat rajin dan suka mengambil mudah dalam pelajaran. Sebelum ni dia abaikan pelajaran ataupun tak bersungguh dalam pelajaran. Dia nak ubah dua sikap itu. Kesimpulannya, kita boleh mempunyai azam baharu, tetapi kita haruslah berusaha untuk mencapai apa yang telah kita azamkan. Perkataan apa ni tak perlu ditulis kerana merupakan kata tanya. Awak gantikan untuk mencapai segala yang telah kita azamkan. Okey, tahniah kepada pelajar yang menyiapkan tugasan ini. Lihat pula terusnya pendapat rakan awak. Azam tahun baharu Azam tahun baru 2021. Cikgu nampak macam 2027 je. Cepatnya awak skip tahun. Ataupun memang nombor satu dia macam tu. Kreatif sangat tulisan sampai cikgu nampak pun macam 2027. Okey, dia kata di sini setiap manusia nampak tak paparan skrin? Cikgu besar sikit ya. Setiap manusia mempunyai azam tersendiri setiap tahun, pada setiap tahun. Di zaman yang serba canggih ini, saban kali kita akan mendengar persoalan tentang azam kita setiap tahun. Pada setiap tahun. Tentunya orang akan bertanya apakah azam kita pada tahun 2021. Di tahun ni, di ni untuk tempat ya, tukarkan kepada pada tahun 2021. Sebab guna kata tanya apakah, kena ada simbol tanda soal ya. Okey, azam saya pada tahun 2021 sudah semestinya memperbanyakkan ibadah saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dengan rakan awak yang sebelum ni yang cikgu baca pun nak memperbanyakkan ibadah. Di samping itu saya juga mahu mengubah perangai atau akhlak buruk saya kepada yang lebih baik. Hal ini akan saya awak tulis. Hal ini akan saya takut akan ada ni ada kesilapan penggunaan ayat ni. Hal ini kerana perkataan akan ni tukar menjadi kerana. Hal ini kerana saya takut akan ada yang membenci saya sekiranya saya masih berkelakuan seperti dulu. Sementara itu, saya juga ingin meningkatkan kecemerlangan saya dalam pelajaran. Saya juga berazam ingin memperbaiki kedudukan saya dalam kurikulum. Cikgu tak faham kat sini. Ini nak meningkatkan pelajaran, ni kurikulum. Adakah awak nak tulis co-kurikulum? Nanti pelajar yang kertasnya ini, tolong betulkan baliklah ya. Adakah awak nak kat sini ayat yang sebelumnya adalah meningkatkan kecemerlangan. Kemudian kat sini juga dalam bidang kurikulum. Adakah awak nak tulis co-kurikulum? Awak tertinggal perkataan co. Jadi tengok balik ya. Kemudian dikata kesimpulannya ataupun konklusinya setiap manusia akan berusaha untuk memenuhi azam sendiri sama seperti saya. Jadi dia menyerulah pada rakan-rakan yang lain juga punya azam seperti dia ya. InsyaAllah. Cikgu tertariklah dengan ekor huruf G dengan Y ni. Memang macam ni ke awak tulis? Banyak sangat ekor ni panjang-panjang dah
Cuba pendekkan sikit ekor dia ya. Takut nanti waktu periksa mata cikgu pun dah jadi berekor-ekor dah nampak huruf Y dengan G ni. Ya, kreatif sangat tu. Okey, kita teruskan. Dah habis 3 orang je cikgu pilih, bukan semua ya. Nanti malu pula kamu. Nanti untuk tugasan seterusnya nanti pun sama. Cikgu akan kongsi juga. Jadi sama-sama dapat tugasan itu dan kita sama-sama berkongsi dalam kelas cikgu. Okey, tugasan PBD. Tugasan PBD pada hari ini yang cikgu akan beri pada kamu ialah apa? Mari kita baca. Baca dan hayati puisi kembali ke sekolah. Lihat slide seterusnya. Ini slide seterusnya ini. Ini puisi kembali ke sekolah. Nanti bila kamu buka rakaman video ni, kamu boleh tengok baliklah ya, ulang semula ataupun pergi ke slide seterusnya untuk lihat puisi kembali ke sekolah. Okey, kita kembali balik pada tugasan tadi. Baca dan hayati puisi kembali ke sekolah. Kemudian indeks untuk pelajaran pada hari ini. Tulis tarikh pada hari ini 21 bulan 1 2021 ataupun 21 Januari 2021. Tajuknya adalah tugasan PBD, deklamasi puisi kembali ke sekolah. Okey. Yang ketiga, tulis puisi tersebut dengan cantik dan kemas dalam buku Komsas. Kan video yang sebelum ni yang cikgu beri pada awak, ada cikgu kemukakan jenis buku yang diperlukan waktu belajar bahasa Melayu. Jadi ada satu buku tu cikgu suruh awak sediakan buku Komsas ya. Jadi buat indeks dan tulis dalam buku Komsas. Tugasan yang kedua, kamu dikendaki mendeklamasi puisi tersebut dengan intonasi yang betul, tepat dan jelas. Bukan nak suruh baca siapa-siapa boleh baca, tetapi kamu kena deklamasikan puisi tersebut. Puisi yang kembali ke sekolah tu, yang slide seterusnya tu. Ya. Hantar rakaman audio ya, bukan video. Audio tu bermaksud suara kamu mendeklamasi tu. Ya, hantar rakaman audio deklamasi puisi tersebut. Hanya pelajar yang terpilih perlu hantar kepada cikgu dalam WhatsApp. Cikgu sudah pun beritahu dalam grup WhatsApp bahawa bukan semua yang perlu hantar tugasan tu pada cikgu. Semua kena buat, tetapi yang terpilih tu perlu hantar kepada cikgu dalam WhatsApp kelas Bahasa Melayu ataupun secara personal kepada cikgu. Ya, sebab cikgu nak lihat adakah kamu siap atau tidak tugasan itu. Jadi nanti cikgu akan naikkanlah senarai nama pelajar yang terpilih yang perlu menghantar rakaman audio deklamasi puisi. Okey, kita lihat di sini. Ini ialah puisi kembali ke sekolah. Sebenarnya puisi ini telah dibuat dalam bentuk melodi lagu. Irama lagunya ialah irama lagu Gemuruh nyanyian Faizal Tahir. Kalau pelajar Melayu ni mungkin ada yang tahulah melodi rentak lagu Gemuruh ni. Kalau yang pelajar tak pernah dengar pun boleh buka channel YouTube, cari je lagu Gemuruh nyanyian Faizal Tahir, kamu akan jumpalah lagu tersebut. Tapi bukan lirik ini, lirik Faizal Tahir lah. Cuma di sini puisi ini dinyanyikan dalam irama lagu Gemuruh. Jangan bimbang, cikgu tak suruh awak nyanyi pun. Cuma cikgu nak suruh awak dengar saja melodi lagu Gemuruh tu macam mana. Okey, kembali ke sekolah. Mari kita baca dulu, boleh? Ni baca ya, bukan deklamasi. Riang gembira hatiku ini memulakan alam persekolahan. Tahun baharu, azam baharu, membawa harapan ibu bapaku. Matahari memancar, bahangnya membara. Sepertinya azamku ini. Ku ingin menggapai cita-cita yang tinggi, menuju wawasan yang lebih bererti. Mari kawanku, marilah bersama menuntut ilmu hingga berjaya. Jangan pernah putus asa dan kecewa demi masa depan yang bahagia. Jadi nanti kamu cuba deklamasikan puisi ini. Jadi pelajar yang terpilih tu perlu hantar audio dalam WhatsApp. Audio tu mungkin awak record terus dalam awak punya
voice note WhatsApp tu pun boleh ataupun guna voice recorder, awak record di situ kemudian awak hantar kepada cikgu, ya. Siapa orangnya nanti cikgu akan naikkan nama siapa yang perlu menghantar tugasan ini, ya, yang cikgu beri ini. Ya, tugasan ini. Jadi cikgu harap kamu baca betul-betul, bukan baca betul-betul, kamu lihat betul-betul dengan teliti video ini. Jika terlepas, kamu boleh ulang semula rakaman video ini. Ya, jadi tak adalah siapa-siapa yang tertinggal sebagainya. Jadi itu saja pelajaran kita pada hari ini. Okey, awak ada masa lebih kurang 25 minit lagi. Cikgu beri masa pada awak untuk menyiapkan tugasan yang diberikan. Ya, sebab yang ni, ya, tugasan ni, cikgu ulang balik. Ada 2 tugasan ni. Tugas 1 tu, tulis puisi tersebut dengan cantik dan kemas dalam buku Komsas. Ini kena ingat, tulis puisi tersebut dengan cantik dan kemas. Ini semua kena buat. Yang tugasan 2 pun semua kena deklamasi puisi. Tetapi siapa yang kena hantar pada cikgu tu, rakaman audio tu, nanti cikgu akan naikkan nama. Ya. Jadi siapkan dua-dua tugasan yang cikgu berikan ini. Okey, untuk tugasan PBD. Lupa nak cakap, apa dia PBD ni? PBD itu adalah pentaksiran bilik darjah. Kalau PT3, pentaksiran tingkatan 3. Itu sahaja pelajaran kita. Cikgu harap kamu dapatlah menyiapkan tugasan cikgu berikan. Jika kurang faham ataupun perlukan pertanyaan yang lebih lanjut, boleh hantar personal pada cikgu, ya. Mungkin waktu yang awak sedang tengok sekarang, cikgu ada kelas bersemuka. Jadi boleh tanya ataupun kemukakan persoalan itu, cikgu akan jawab selepas selesai kelas bersemuka, tingkatan 5. Cikgu rasa itu saja. Kita jumpa lagi untuk pelajaran akan datang. Selamat belajar semua. Ingat, sentiasa berada di rumah. Jangan keluar rumah jika tidak ada keperluan. Yang penting, kamu jaga diri kamu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.